Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ada ke ni? Dah banyak hari kita tidak ke udara. Saya tidak ke udara kerana saya menghormati mangsa-mangsa banjir, tuan-tuan. Ramai orang tanya saya apa dah jadi, sihat ke tak sihat. Ada yang risau takut saya ni tak sihat. Setakat ni saya sihat, tuan-tuan. Yang tak sihat kedai saya ni tuan-tuan nak tengok dah cat dah. Dah cat balik semua sekali jahanam. Bukan cat pun dah banyak hari dah ni, dah dekat 6 hari 7 hari ni tak siap-siap kan. Lepas tu kereta pun tak sihat, habis ditenggelam ni banjir. Itulah tersedara, itu kehendak Allah Ta'ala, jadi kita redha sajalah. Ramai yang kata ini apa ni, bala lah, itulah, inilah. Dia sebenarnya tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, banyak benda yang tak sepatutnya berlaku telah berlaku kan. Tambahan pula kita tahu Datuk Seri Najib juga telah melafazkan sumpah laknat bukan sekali, 2 kali dalam isu yang isu yang melibatkan Al-Tantuya, isu yang melibatkan baru ni bila beliau dijatuhkan hukuman. Beliau melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan bala ni saudara, dia bukan turunkan bala kepada orang yang melakukan kezaliman saja. Bukan turunkan bala ke atas orang yang melakukan fitnah saja. Semua orang kena. Macam umat zaman Nabi Lut. Bila ada zaman Nabi Lut tu, mereka yang terlibat buat kerja macam Azmin Ali ni tuan-tuan. Kaum Nabi Lut, bila Allah turunkan bala, dia tak pilih kaum-kaum yang homoseks saja. Semua orang ditimpa bala. Masuklah saya pun sama-sama tuan-tuan. Jadi kita redha, mungkin ini Allah Ta'ala nak bersihkan kita. Mungkin ada juga salah-salah yang kita dah buat selama hari ini. Kita sama-sama hadap apa yang Allah Ta'ala turunkan. Itu sebabnya saya tak nak cerita politik banyak sangat. Saya stop cerita politik lama juga. Dan kita di Laskar Cyber Malaysia, kita tumpukan perhatian turun ke bawah. Kita cuba untuk membantu dengan resources yang ada ni saudara. Saya nak beritahu, siapa juga pun lah tak mampu nak bantu semua orang. Tak mampu nak bantu semua orang. Jadi kita bantu mengikut kemampuan kita. Adalah sikit-sikit kita sumbang sana, sumbang sini. Kita boleh sumbang barang, kita boleh sumbang pakaian, kita boleh sumbang selimut, kita sumbang tilam, kapet dan sebagainya. Kita bagilah mengikut kemampuan kita. Hari ni tadi di Seri Muda kita tengok ada orang, dia letak je dalam kereta dia makanan. Dia tengok petugas-petugas buat kerja, dia orang bagi makanan ni. Ada orang siap masak kat rumah dia nak bagi bantuan kepada ni. Tapi banyak dah makanan ni, dah terlalu banyak. Di sebelah Seri Muda ni banyak makanan. Ada yang hantar mineral water, ada yang Dr. Siti Mariam dia bagi Panadol, painkiller. Semua orang tengah pening ni tuan-tuan. Stres, sakit kepala. Lepas tu dapat Panadol yang muscle pain kita kemas-kemas apa semua sekali, badan sakit-sakit. Benda tu membantu. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. Saya banggalah dengan rakyat Malaysia ni. Saya cakap terus terang. Tadi saya masuk di kawasan Seri Muda. Seri Muda ni antara paling teruk terkesan kali ni.
sangat dahsyat, sangat dahsyat. Macam padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Dia punya ketinggian tu semuanya lepas bumbung. Kawan-kawan di sebelah sana. Memang hancur, semua barang hancur. Dan tadi saya tengok ada yang hantar kasut bagi pada ni. Ada yang bagi mineral water, ada yang bagi selimut. 2 hari sudah dekat Hulu Langat, di Semenyih. Ada yang bagi tilam, ada yang bagi bantal. Sebelum tu di JPJ Padang Jawa kita hantar bantal dan tilam, selimut untuk sahabat-sahabat kita yang duduk di pusat banjir. Macam-macam. Saya bangga kerana rakyat Malaysia adalah rakyat yang prihatin. Rakyat yang mempunyai sifat keprimanusiaan yang sangat tinggi. Tak kira kaum apa, ada yang India, ada yang Cina, ada yang dipanggil Sikh. Yang tadi Mak Saleh pun ada tolong membantu membersihkan rumah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya rasa banjir ni pun banyak hikmah dia. Kita jangan tengok dari sudut yang negatif. Kita tengok sudut yang positif. Semua pihak tampil memberikan bantuan. Tak kira dia ni dalam kerajaan ke, dia tak ada kerajaan ke, dia NGO ke, dia kelab surau ke, ada yang persatuan sukan dan sebagainya. Semua orang tampil untuk membantu meringankan beban mangsa banjir. Yang ini bagi saya alhamdulillah lah. Saya hari ni bersama saudara KK siap sedia dengan soalan. Kalau tuan-tuan ada soalan, bolehlah majukan soalan ini direct ke nombor telefon saudara KK. Boleh? 011 011 6364 6364 1142. 1142. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara KK untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apakah Datuk melihat keadaan banjir hari ini yang berlaku, bantuan-bantuan sampai betul-betul ke kumpulan sasaran yang sangat memerlukan ketika ini? Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah mengaku kelemahan yang dia ada. Memang kita tak nafikan bahawa tak ada manusia yang sempurna lah tuan-tuan. Biasa yang prepared untuk berhadapan dengan banjir ni, dengan musibah banjir ni sebelah pantai timur. Kelantan mereka ada pengalaman 2014. Kalau di Terengganu juga mereka ada pengalaman. Saya ambil contohlah Kemaman. Kemaman ni setiap tahun dulu memang sentiasa berhadapan dengan banjir. Itu sebab Datuk Seri Ismail Sabri ketika dia jadi ahli Parlimen Kemaman, beliau mempunyai SOP untuk menangani banjir. Sebelum banjir ni sebelum hujung tahun dah prepare kemah, dah prepare cooking utensil untuk pusat pusat penempatan banjir. Dah prepare motorboat, dah prepare sampan, macam-macam. Dia orang dah prepare tuan-tuan. Mereka sudah pun bersedia. Tiba-tiba yang kena ni sebelah Selangor, Kuala Lumpur, depan kedai saya ni pun masuk air juga. Saudara. Kedai ni 4 kaki masuk air. Jadi kalau ada pihak yang lambat apa semua sekali, tuan-tuan, orang yang tak pernah, saya rasa saya nak beritahulah banjir ni tiba-tiba naik mengejut. Saya ambil contoh pada hari apa yang kita banjir tu Hari Jumaat malam. Hari Jumaat 18 tu saya program di Johor tuan-tuan. Pukul 6 petang saya sampai sini.
pukul 8 saya bertolak pergi ke Puchong untuk rasmi satu program apa dipanggil pertubuhan pencegahan jenayah. Datuk Alif jemput. So saya pergi, saya rasmikan program tu. Kereta saya ni sekejap je tuan-tuan. Sekejap je. Mungkinlah pasal mereka buka Kelang Gate ke, menyebabkan air di Sungai Kelang ni, Sungai Gombak melimpah dengan sekelip mata. Jadi kalau saya yang parking depan kedai pun tak sempat nak selamatkan kereta saya. Cuba betul-betul bayangkan bila kita punya enforcement tak kiralah NADMA ke, tak kiralah apa ni agensi-agensi kerajaan lain macam polis ke ataupun tentera ke ataupun tak kiralah apa pun kerajaan negeri Selangor ke, semua orang tiba-tiba macam terkaku tak menyangka bahawa banjir ni boleh datang dengan sekelip mata. So kita kena terima hakikat lah, we are not prepared. Kita tak bersedia untuk mengalihkan kereta saya pun saya tak bersedia tuan-tuan. Jadi apatah lagi bila satu ni manusia kerajaan. Ni saya nak beritahu lah kan, apa kita dapat kita blame kerajaan ni. Tuan-tuan, kalau hari ni Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun, dia pun terpinga-pinga juga. Kan? Kalau Mahathir jadi Perdana Menteri pun, dia pun terpinga-pinga juga. Semua orang. Saya tak fikir ada orang boleh menyelesaikan masalah banjir ni sekelip mata. Ini realiti yang kita kena terima. Jadi berhentilah daripada kita blame kerajaan ke, blame kerajaan Selangor ke, blame NADMA ke, walaupun saya benci dengan Latif ni. This is not the time that we should blame each other. Cuba kita fikir, kita ni sebagai manusia, kita ni sebagai insan yang tengok berlakunya musibah kepada sahabat-sahabat kita yang terkesan akibat banjir ni. Setidak-tidaknya kita sepatutnya fikir apa kita boleh buat. Betul lah kita bukan kerajaan, tetapi kita manusia. Kalau kita tak ada duit, tak apa. Kita orang pun tak ada duit juga. Tapi kita fikir apa kita boleh buat. Saya cuba nak cari motorbot. Kawan-kawan saya kan, ada yang ada motorbot, tapi dengan dia pun banjir. Kita tak ada motorbot, jadi nak pergi menyelamatkan orang, kalau tidak dah lama dah saya pergi kan. Memang kita tak boleh nak cari motorbot, nak pergi beli motorbot. Tahulah tuan-tuan, kita serba kekurangan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita bagi bantuan dalam bentuk barang-barang. Siapa ada baju lebih, kalau tak boleh beli baru pun, bagilah baju-baju yang kita, janganlah sampai baju dah buruk sangat nak kita bagi pada kawan-kawan kita. Betul tak? Jadi kita bagi baju yang kita masih ada, bagi pada orang yang dah hilang segala-galanya. Kan? Kalau siapa yang mampu beli selimut, beli cadar, beli apa, kita bagi yang itu. Kalau tak boleh juga, besok pukul 9.30 pagi, ikut saya, kumpul di BHP, lepas tol Gombak tu, kita pergi ke, besok mana? Ke Karak. Kita pergi ke Karak, dekat dengan Bentong, untuk bantu bersihkan. Kita ada rumah sana, rumah Cik Roslan, dengan kita nak pergi bersihkan masjid. Kita tolong bersihkan, tuan-tuan. Inilah benda yang kita boleh buat, tak keluar modal. Tak keluar modal. Tapi saya kagumlah rakyat Malaysia ni. I am proud to be Malaysian. Sebab saya hari ni saya masuk kat Sungai Muda, Seri Muda, saya tengok rakyat berbilang kaum masing-masing, tuan-tuan, berusaha
untuk apa? Untuk memainkan peranan mereka. Tadi ada kawan-kawan adik-adik daripada UiTM. Saya ucap tahniah jugalah. Mereka dihantar oleh pihak UiTM, ditinggalkan, pandai-pandai dia cari. Dia pergi rumah ke rumah, tanya ada apa yang dia boleh buat. Yang ini. Jadi sebenarnya kita ada banyak pihak, janganlah nak tunggu penguatkuasa. Tuan-tuan, yang terlibat dengan banjir kali ni, berpuluh ribu orang. Yang sangkut banjir pun, saya rasa tak lari daripada 15-20 ribu orang lah. Kalau dekat Seri Muda tu saja. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana pihak berkuasa nak tiba-tiba menyelamatkan dia orang ni. Berapa jumlah sampan yang kita boleh cari. Itu sebabnya kita tengok ramai yang ambil tangki-tangki air tu kan. Yang itu jadi sampan. Nasib baiklah dia orang boleh dapat jumpa tangki air. Jadi siapa yang ada kemampuan, contohnya yang boleh bagi makanan, bagi makanan. Yang tak ada kemampuan nak bagi makanan, dia jual kasut, kan? Bagilah kasut-kasut yang apa ni, bak kata orang tu tak terjual ke apa ke, kan? Ataupun jualah dengan separuh harga. Sekarang ni nak kena beritahu, bila ada musibah ni, ada orang dia buat duit juga. Ada orang dia ambil kesempatan juga. Jadi bilalah ada kesempatan ni, kan? Siapa boleh buat duit, sumbanglah lebih sikit kepada mangsa-mangsa banjir ni. Siapa yang duduk kilang perabot, siapa yang mengusahakan perabot. Sekarang semua orang perabot dia jahanam. Jadi buatlah karnival untuk jual perabot dengan harga separuh daripada biasa. Tuan-tuan ambil dengan kos, dengan harga kos pun jadilah. Setidak-tidaknya kita meringankan beban rakan-rakan kita yang telah kehilangan perabot. Siapa yang jual peralatan elektrik, mereka juga boleh mainkan peranan mereka. Ahli politik dalam kerajaan juga boleh memainkan peranan mereka. Contohnya, dalam keadaan sekarang ni, kalau dulu kita berat sangat, rakyat minta 10,000 KWSP ni, susah nak kita bagi. Dengan komitmen nak laksanakan rancangan Malaysia ke-12, dengan komitmen nak gunakan juga duit tu untuk pembangunan yang kita rancang untuk 2022 melalui bajet 2022. Kalau bolehlah, dalam keadaan sekarang ni, janganlah ada sebarang alasan. Bagilah 10K ataupun 10,000 secara one off tu, tanpa sebarang syarat dan sebagainya. Sebab semua orang terkesan. 10,000 ni saya nak beritahu tuan-tuan, tak jadi apa tuan-tuan. Tak jadi apa. Tetapi setidak-tidaknya kita benarkan rakyat untuk mengeluarkan duit dia sendiri. Itu pun jadilah. Saudara, setidak-tidaknya mereka boleh merancang sedikit untuk cover tu, cover ni. Barang elektrik semua dah jahanam tuan-tuan. Memang betul kita tak boleh expect orang yang hilang perabot, hilang barang elektrik ni, mereka akan beli serentak. Tidak. Tapi kalau ada duit, KWSP dan sebagainya, setidak-tidaknya keperluan untuk membeli ceret elektrik, untuk beli peti ais, washing machine, semua jahanam tuan-tuan. Saya tadi, betul lah kita boleh bersihkan peti ais, tapi peti ais yang kita bersih ni tuan-tuan, walaupun sebelum ni bau macam-macam, dah bersih pun tuan-tuan, dia tak hidup. Dia tak hidup. Dia tak hidup tuan-tuan. Mungkin beberapa hari kena tunggu, baru boleh test. Tapi mestilah kompresor rosak, itu rosak, ini rosak. Washing machine pun sama juga. Bukan setakat dia boleh basuh baju, dalam dia pun penuh dengan lumpur tadi. Ini pun kebarangkalian besar tidak hidup juga tuan-tuan. Jadi saya mintalah rayu kepada kerajaan, kalau perlulah, inilah masa kita bagilah one off
kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan duit KWSP ni. Kita ucap terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mengumumkan 100 juta untuk bantu mangsa banjir. Datuk Seri, saya nak beritahu dengan Datuk Seri, dan mungkin rakyat-rakyat mungkin tak sedar lah benda ni. Saya rasa 5 bilion ke kalau kerajaan peruntukkan untuk selesaikan masalah banjir ni, kita tak boleh nak bantu semua orang. Kita tak boleh nak bantu semua orang. Jadi itu sebabnya saya mengharapkan setidak-tidaknya bantulah dengan cara yang semunasabah yang mungkin. Moratorium berakhir pada Disember. Benda ni kerajaan boleh permudahkan. Saya nampak alhamdulillah setiap keluarga, setiap ketua keluarga dapat RM1,000. RM1,000 untuk ketua keluarga, alhamdulillah. Besar maknanya tuan-tuan. Tapi kalau RM1,000 untuk peniaga, mungkin tak jadi apa. Tetapi alhamdulillah, setidak-tidaknya ada. Tapi kalau kerajaan hari ini fikir untuk long term, kalau terpaksa pinjam sekalipun dalam masa sekarang ni, kita pinjamlah. Ini lebih penting untuk kita pinjam untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa, untuk selesaikan masalah tambatan banjir kita, untuk selesaikan masalah bagaimana kita boleh mempermudahkan. Bagaimana kita boleh mempermudahkan bagi pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat elektrik yang memberikan harga separuh harga kepada orang-orang yang beli perkakas elektrik ke, ataupun yang membeli perabot ke, bagi insentif kepada mereka ni supaya lebih ramai lagi tampil ke hadapan untuk membuat kebajikan. Saya juga ucap terima kasih kepada Maidin yang telah pun mengumumkan siapa yang pergi ambil barang kat kedai dia dekat dia punya Maidin mini market, semuanya dihalalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma yalah, macam saya cakap, semua orang berada dalam keadaan terkejut. Banyak komunikasi breakdown, elektrik breakdown, orang-orang yang memerlukan bantuan pun semua sekali telefon Nadman, semua orang telefon nombor yang sama dalam masa yang sama. Sesedara siapalah yang boleh layan. Memang ini kita kena terima hakikat, ini kerja Allah Ta'ala. Tak perlulah kita blame semua orang. Tapi hari ini kita patut ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana mereka betul-betul hari ini baru saya nampak tagline, kita jaga kita. Itu betul-betul bak kata orang tu menjadilah tagline kita jaga kita ni. Bab banjir ni memang saya pujilah rakyat Malaysia ni, mereka really come forward. Mereka datang membantu. Cuma saya mengharapkan peniaga-peniaga dalam keadaan sekarang ni, apa juga jenis peralatan yang dijangka musnah dan perlu dibeli baru oleh mangsa-mangsa banjir ni, please come forward and offer discount. Inilah masanya. Ini masanya. Kalau mengharapkan kerajaan semua benda, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Mungkin kerajaan boleh bincang government to government dengan China ke. Kita bincang dengan pengusaha-pengusaha barangan elektronik daripada China. Government mungkin boleh dapatkan produk-produk daripada China ke, ataupun daripada pihak-pihak lain dengan harga berpatutan. Anjurlah kanibal-kanibal. Yang ini nak buat kanibal pun tak apa. Sebab semua orang memerlukan. Tapi kalau nak bagi bantuan banjir tu, saya nasihatkan turunlah terus bagi. Tak payahlah kita buat majlis-majlis dan sebagainya. Itu silap strategi lah bang. Kan dah kena balon kan. Cuma kita harap
siapa pula kata aku berdamai dengan Azmin Ali ni? Azmin Ali tetap Azmin Ali. Dia tokoh semburit negara kan. Cuma buat masa sekarang ni kita tak payah lah nak layan dia. Dia pun datang turun banjir pun kena sembuh kan dengan orang suruh balik. Biar. Buat masa sekarang ni kita biarkan dia dulu kan. Lepas ni kita teruskan dengan politik kita. Cuma dalam keadaan hari ni kita fikirkan. Tuan-tuan, kami yang NGO kecil ni pun boleh kumpul orang 15 orang, 20 orang pergi bantu satu rumah ataupun 7 orang, 8 orang satu rumah, pecah 2, pecah 3. Saya yakin banyak orang boleh buat benda ni. Contohnya lah kelab kaki tangan CIMB kan. Dia ada ramai staff. Mungkin lepas pukul 5 petang habis kerja tu hantar satu grup bantu sampai pukul 9, 10 malam. Bersihkan satu rumah. Lepas tu satu pasukan lagi kelab bola sepak. Mereka ada penyokong-penyokong mereka. Kumpulkan dia orang ni semua, mainkan peranan masing-masing. Paling penting sekarang ni tuan-tuan nak bersihkan rumah. Kan? Paling penting sekarang ni nak bersihkan rumah. Kita perlukan seberapa ramai tenaga yang mungkin. Siapa yang tak boleh nak bantu tapi dia ada highlight, ada pick up. Barang-barang sampah yang telah dikeluarkan daripada rumah-rumah yang terkesan ni boleh gunakan pick up tersebut untuk angkut tuan-tuan. Ni salah satu cara yang kita boleh main peranan. Lepas ni orang dah mula start kerja. Bila start kerja, ramai orang pergi kerja tak pernah pun naik bas. Lepas ni kena naik bas. Kan? Ramai orang tak pernah pun. Saya dah kasih beli pecat. Ni betul lah, confirm. Tak tahu lah, check dulu. Ramai orang sebelum ni tak pernah kapul. Maka siapa yang datang daripada kawasan yang tinggi, inilah masanya dia pergi angkut kawan-kawan di kawasan yang rendah. Kawan-kawan hilang kereta tuan-tuan. Kereta kita terselamat. Jadi gunakan kereta kita ni supaya kita boleh bantu orang yang hilang kereta. Kedai-kedai kereta, kalau boleh jual kereta dengan harga murah, juallah kereta dengan harga murah. Kedai-kedai motor, tapi kat Seri Muda ni dengan motor-motor tenggelam tuan-tuan. Saya tengok kedai motor tadi habis semua. Dia orang pun pening kepala tuan-tuan. Lepas ni dah tentulah ada motor jual dengan harga murah. Kereta saya tu pun kalau nak ikut hati saya nak jual lah tuan-tuan. Dah tak nak simpan dah. Aduh. Sedih tuan-tuan. Baru berapa bulan aku pakai kereta tu. Berapa bulan lah? 3 bulan, 4 bulan kot. Lepas kena COVID kan. Bulan Julai. 3-6 bulan. 8. Tak sampai 6 bulan. Tak sampai 6 bulan. 8, 9, 10, 11, 12. Baru 4 bulan tuan-tuan. Dah masuk air. Aduh. Tapi redha je lah. Kita nak cakap. Okey, ada soalan lain? Okey, Tok. Dijangkakan ramalan kajian mengatakan banjir besar kedua bakal berlaku. Apakah persediaan kerajaan dan rakyat dalam menghadapi gelombang kedua ni? Mungkin Datuk boleh bagi pandangan sikit. Pandangan saya satu saja. Saya minta tolong satu saja. Jangan tunggu arahan. Setiap seorang daripada kita adalah pemimpin. Saudara. Takkan kita nak tunggu arahan baru kita nak bertindak. Betul tak? Contohnya sebagai ketua keluarga. Perkara paling penting sekali, kalau rumah 2 tingkat, ketua keluarga kena bagi arahan. Barang-barang berharga, kalau start hujan dia, kalau tengok hujan lain macam lebat, naikkan ke tingkat atas. Kalau boleh. Kalau boleh. Ketua keluarga sekarang ni dah tahu musim ni. Kalau boleh belilah kat Shopee standby sampan yang jenis apa? Boleh tiup dengan angin tu. 100 lebih je. Mungkin nak pergi misi menyelamat tak boleh. Tapi untuk menyelamatkan diri, saya rasa lebih baik daripada pelampung. Apa tu?
Kedai hardware dia jual plastik. Bungkus kereta. Bungkus kereta. Plastik besar. Ya ke? Kedai hardware dia jual. Nak bungkus kereta pakai plastik ke bungkus? Plastik bungkus. Untuk apa? Air tak masuk? Tak. Dia biasa untuk construction, tutup bumbung bawah plastik. Ni sahabat kita, saudara KK beritahu dekat hardware, dekat apa? Kedai hardware. Kedai hardware ada jual plastik. Plastik besar untuk bungkus kereta. Bungkus kereta. Saya pun tak tahulah macam mana dia nak bungkus kereta ni tuan-tuan tapi kalau betul lah miracle juga ni kan. Biasa kontraktor pakai tutup bumbung sebelum pasang atap, dia tutup lapisan plastik dulu, jangan bagi bocor. Tuan-tuan tanya dengan kedai hardware. Dia orang lebih tahulah tentang penggunaan plastik besar yang boleh bungkus kereta. Saya kalau tahu awal, saudara Kahar beritahu ni kan. Saudara KK kan. Mungkin saya pun dah bungkus kereta saya. Aduh, hai. Tak boleh cakap apa lah tuan-tuan. Okey? Tadi apa tajuk apa tadi kita tengah bincang? Persediaan kedua dalam menghadapi persediaan dalam menghadapi banjir gelombang kedua. Itu baru ketua keluarga. Ketua jabatan pun sama juga. Jangan tunggu arahan di peringkat negeri. Kalau benda tu, masalah tu, musibah tu berlaku di peringkat daerah, selesaikan di peringkat daerah. Kalau musibah tu berlaku di peringkat negeri, jangan tunggu arahan daripada pusat. Negeri sendiri keluarkan arahan. Kalau anda merupakan ketua agensi, jangan tunggu arahan menteri. Bila rakyat perlukan pertolongan, jalankan terus. Gunakan budi bicara masing-masing. Tak ada siapa pun yang akan pecat anda kerana anda memandai menyelamatkan nyawa manusia. Ni kena pegang. Sama juga dengan menteri. Tak payahlah tunggu arahan Perdana Menteri. Perdana Menteri dah lantik kamu sebagai menteri. So, gunakan kebijaksanaan, gunakan budi bicara, gunakan kuasa yang ada tu untuk menyelamatkan seberapa ramai yang mungkin. Itu penting. Itu penting. Mainkan peranan masing-masing. Sekarang pun kita dah dapat notis mengatakan di sebelah utara, nanti Langkawi. Ini semua kawasan-kawasan yang mungkin akan dilanda gelombang yang lebih besar, lebih dahsyat. Selepas 24 sampailah 28 Disember. Saya ucap tahniah jugalah Perdana Menteri dah suruh menteri-menteri balik daripada bercuti. Saya balik dah tu. Terus dia bercuti sampai tahun depan. Dah balik tu. Tak balik. Dia macam ni lah. Saya balik tu. Suruh teruskan. Kesian dia orang tu. Sabar. Marah saya. Sabar. Saya datang, saya balik. Dia macam kalau ni elok lah. letak jawatan tu. Apa nak cakap lah? Tak mahu. Okey. Jangan sebut nama saya. Okey. Saya marah tu dengan ni. Menteri-menteri. Okey. Dia macam ni lah. Saya rasa dah tiba masanya bahawa cuti ujung tahun ni di-adjust semula. Tak semestinya cuti hujung tahun tu diambil pada bulan 12. Kerana bulan 12 ni memang musim musibah. Musim kutijah. Terutamanya kalau kamu tu ahli politik. Berhentilah bercuti bulan 12. Lagipun tuan-tuan, bulan 12 ni semua orang pergi bercuti. Kalau tuan-tuan pergi bercuti time ni memang confirm semua benda mahal. Hotel mahal, makan mahal, apa semua mahal. Cubalah bercuti bulan 11. Tukar. Mana mulai tahun depan, siapa yang merupakan ahli politik ni, dia tahu bulan 12 ni musim musibah banjir. Tukarlah pergi bercuti bulan 11. Jadi tak adalah kita tengah bercuti, tiba-tiba kita diganggu, disuruh patah balik. Susah juga tuan-tuan. Sebab yalah, kita pun faham menteri-menteri kita ni, mereka ni ada keluarga mereka ni tuan-tuan, sepanjang tahun mengorbankan diri mereka untuk menteri-menteri kita. Korang pun ada keluarga juga kan. Korang pun nak bercuti ujung tahun juga. Betul tak? Semua orang cuti ujung tahun.
Kalau dah kerja sepanjang tahun, bulan 12 nak bercuti, apa salahnya? Tapi masalahnya sekarang ni, bulan 12 ni daripada dulu sampai sekarang memang time banjir. Saya masih ingat lagi. Saya pergi melawat student dekat Jelajah UK. Pada ketika itu 2014. Saya pergi bawah jasa, pergi daripada satu universiti ke satu universiti di London. Daripada Amsterdam pergi ke Hull. Terus pergi Liverpool, Manchester, semua sampailah ke London. Masa tu banjir. Tak kelar gabut kita balik kan. Jadi kita tukar sikit. Kita tukar. Cuma masalah orang cuti bulan 12. Susah sikit lah. Dan siapa yang nak pergi tempat sejuk ni, memanglah masa ni lah bulan 12 lah. Ada snow kan. Tapi kena korban sikit lah. Kan? Pergilah bulan 11, tak adalah snow. Nak snow juga pergi dekat ni ICT. Kan? Ada snow. Ataupun pergi kat Sunway Pyramid, ada ice skating. Janji ada ice, tuan-tuan. Adjust je lah macam mana. Tapi kalau nak jadi ahli politik macam tu lah. Lepas ni ahli politik tak boleh cuti bulan 12 ni. Kena tukar. Cuti bulan 11. Kalau siapa yang tak perlu nak habiskan cuti tahunan, bolehlah cuti bulan 1. Saya memang dulu selalu cuti bulan 1. Semenjak berlaku peristiwa 2014 tu, ketika banjir tu saya berada di London ketika tu, jumpa dengan student-student sana. Lepas tu saya tak ada lagi dah cuti hujung tahun. Sebab lagipun tiket memang mahal masa tu. So kita tukar kepada bulan 1. Okey. Okey Dok. Ni merasa keluar negara, merasa tuan-tuan jalankan tugas. Okey Dok. Ni sumbangan banjir. Rakyat Malaysia rayu Apple jangan selalu melalui kerajaan. Jadi inilah dia masalah ni, kadang-kadang rakyat ni dia expect dia bayar cukai ni, cukai dia tu cukup untuk kerajaan gunakan untuk selesaikan semua masalah dalam dunia ni. Kita tak boleh nak salahkan rakyat jugalah. Bukan semua rakyat ni faham tentang ekonomi negara. Bukan semua rakyat ni faham bahawa kita ni defisit bajet. Kan? Bukan semua orang tahu bahawa kita punya unjuran pendapatan lebih rendah daripada kita punya unjuran perbelanjaan. Dalam berti kata lain, gaji kerajaan kita ni RM1,000, belanja RM1,200. So janganlah harap bulan dan bintang. Itu sebab bagi saya sekarang ni, kalau kerajaan perlu pinjam untuk pulihkan balik ekonomi. Sekarang ni teruk tuan-tuan. Saya nak beritahu teruk. Ni apa? Saya lalu Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan keadaan teruk. Contohnya lah PBT. Mana PBT nak cekau duit nak bantu untuk bersihkan sampah-sampah ni? Mampus tuan-tuan. Semua orang expect dia longgokkan ke depan. Ni nak beritahu lah ni. Rakyat yang terkesan akibat banjir ni tuan-tuan, bukan semua orang mampu untuk apa ni? Untuk bayar lori, apa dipanggil? Untuk buang sampah tu. Tak ada dia panggil apa tu? Apa nama? Apa contoh? Apa? Bukan. Bukan semua orang mampu untuk sewa lori tuan-tuan. Ini satu benda yang mungkin boleh difikirkan oleh kerajaan. Macam mana kerajaan boleh subsidize lori-lori yang apa ni, yang membantu untuk membuang sampah. Jadi orang yang ada pick up, orang yang ada lori, sekarang boleh tampil ke hadapan. Lori hantu tu. Lori hantu ke Minta apa kan. Buat masa sekarang ni. Tangkap dia orang. Contohnya lah JPJ. Apa yang JPJ boleh buat? Buat masa sekarang ni, hantu ke tak hantu, tutuplah sekejap. Orang yang tengah angkat sampah ni, bagilah jalan. Lori hantu ya. Banyak biasa lori hantu ni berada di apa ni? Dalam pendalaman. Di pedalaman, dalam site office. Site kelapa sawit dan sebagainya kan. Dia orang selamatkan banyak nyawa tu. Dia orang ni. Buat baru ni. Jangan terlalu rigid lah. Ini tabungan tengah bersihkan pun nak suruh pakai mask kan. Aduh. COVID pun dah lari dah akibat banjir tuan-tuan.
Saya rasa peratus jumlah orang yang keluar, jumlah orang yang dijangkiti COVID pun turun. Sekarang ni yang lebih bahaya ni, yang lebih membunuh ni ialah kesan daripada banjir. Ada orang yang hilang segala-galanya, sekarang bantal pun tak ada, tilam pun tak ada kan. Tuan-tuan tiba-tiba nak saman dia orang sebab tak pakai face mask. Cuba bayangkan macam mana keadaan ni. Okey? Jadi kena fikir, kerajaan kena fikir macam mana kita nak diversify kita punya source of income, cari jalan macam mana boleh tambah pendapatan supaya kita boleh meningkatkan bantuan-bantuan yang boleh kita berikan, subsidi-subsidi yang boleh kita berikan. Kita juga ucap terima kasih kerajaan memikirkan macam mana cara mereka yang terkesan boleh dapat moratorium. Kalau boleh secara automatik lah, bincanglah dengan bank. Ini benda yang kita mampu buat. Bukan nak bagi semua orang. Memang moratorium automatik sampai bulan 12 dah habis. Tetapi untuk mereka yang terkesan dengan banjir ni, bagilah sambung lagi 6 bulan. Sebab 6 bulan lagi pun belum tentu dia orang boleh selesai masalah. Orang yang pemandu teksi, kalau teksi dah tenggelam, macam mana dia orang nak cari makan? Orang yang bawa Grab, kalau motor dengan kereta dia orang dah tenggelam, macam mana dia orang nak cari makan? Jadi tolonglah fikirkan macam mana moratorium dan juga 10K one off ni dapat kita usahakan. Kita juga ucap terima kasih juga kerajaan, fikirkanlah macam mana bantuan-bantuan kepada usahawan-usahawan yang terjejas akibat daripada COVID ini. Boleh. Ni tuan-tuan ni saudara Kaha bagi ni, saudara KK. Rupa-rupanya dah ada dah selubung ni. Boleh bungkus kereta tuan-tuan. Kalau saya tahulah benda ni ada jual kat Huawei, berapa dia harga ni? Tak sampai RM10. Tak sampai RM10. Tak sampai RM10. Ya betul. Plastik ke? Plastik tebal. Plastik kosong je. Dia boleh tutup semua kereta Asalnya plastik itu untuk tujuan bila pas buat rumah, kontraktor buat rumah, tebal lah pasti kan. Tebal ada, nipis ada, untuk alas bumbung, bawah bumbung, Untuk supaya alas tak bumbung, bocor, supaya tak bocor. Jadi plastik itu besar. Jadi boleh lah standby. Standby lah tuan-tuan. Kita beli plastik dekat hardware ni, standby bungkus kereta tu kalau hujan. Okey. Datuk, ini pertanyaan daripada netizen. Betul, ahli politik memang kena beli bot. Saya memang tengah cari bot ni tuan-tuan. Memang saya geram tuan-tuan kalau nak ikut ke hati. Memang kita nak buat kerja-kerja menyelamat ni, tapi bot pun tak ada. Aduh. Bila Datuk sebut pasal bot tu, ini berkaitan dengan ni bot, harga bot pun kasihlah kurang sikit, 3,000 lebih aku tengok. So dia berkaitan dengan aset kerajaan tu. Adakah tu rasa kerajaan ni generator. Tadi generator pun 3,000 lebih ke. Tapi nak buat macam mana, kita nak bersihkan rumah orang tu elektrik tak ada, jadi terpaksa jugalah beli. Adakah aset kerajaan yang ada ketika ini mampu untuk menampung tu, Datuk punya pandangan macam mana? Ini lagi satu hal lah kan, kawan-kawan kita ni bila dia nak hentam kerajaan ni, ni saya ambil contoh lah DAP punya puak-puak DAP lah. Dia menunjukkan contoh macam Hanayo, dia ambil gambar Hanayo pakai t-shirt, pakai seluar apa semua sekalian. Sebenarnya kita punya kawan-kawan pemuda UMNO-nya dengan Tok Matnya semua masuk dalam air. Dengan Datuk Zahidnya apa semua sekali. Datuk Najibnya duduk sama dengan. Tetapi yang dia highlightkan orang macam Rina Harun pergi pakai high heels kan, yang dia orang highlightkan si Peja rasmi pakai rasmikan bantuan banjir, pakai baju Melayu dengan samping. Ni pun tak tahulah dekat London dah sekarang ni dengan kita kan. Ni masalah jugalah ni, kita dah cakap lah. Roro tadi Roro tu orang tanya pasal lori Roro ni, mungkin boleh kerajaan boleh fikirkan macam mana boleh subsidi Roro ni. Kalau semua benda nak expect kerajaan keluar duit untuk bersihkan ni tuan-tuan, saya nak beritahu tidak ada satu pun majlis daerah mampu
membantu proses pembersihan sepenuhnya. No way. Memang last kali memang kena rakyat sendiri keluar duit sendiri. Tapi kalau kerajaan boleh subsidi sikit, atau kerajaan boleh bincang macam mana lori-lori hantu yang memang tak ada rotek, tak ada insurans ni semua kan, dapat diguna pakai sementara waktu. Untuk sebulan contohnya lah, sebulan proses pembersihan. Sanggup ni tu. Saya yakin ramai daripada pengusaha-pengusaha ni, kontraktor benda tu sanggup guna dapat membantu. Lebih-lebih lagi ialah dalam musim gawat ekonomi ni banyak lori-lori yang tak pakai dan sebagainya. Okey? Tok. Ini sikit tentang ini apa yang dah berlaku lah Tok kan. Because Selangor MB cakap cuma. Ni nak beritahu lah, Selangor MB ni jangan cakap banyak lah. Jangan cakap banyak. Guna otak lah. Jangan kau tak mampu buat, cakap tak mampu buat. Aku tak faham ada orang ni tak faham ekonomi ke, tak pernah meminta ke macam mana kan. No way. Tidak ada satu kerajaan sekalipun, kalau Datuk Seri Najib sekarang ni menjadi Perdana Menteri sekalipun, dia boleh settle semua masalah. Nobody can do this. Pasti akan ada kelemahan. So, kita stop lah blaming each other ni. Cuma ni macam saya cakap tadi, ada orang, contohnya macam cyber troopers daripada DAP, Red Bin Army dia orang ni kan. Seorang tu nama Steve. Dia ambil gambar Ong Kiam Meng, kononnya pergi naik sampan. Dia ambil gambar Hanayo, kononnya membantu. Sebenarnya, saya nak beritahu, dia orang ni, kebanyakan daripada dia orang, dia kata orang-orang UMNO, orang-orang kerajaan tak buat apa-apa ni. Sebab dia orang ni asyik duk tengok Malaysia kini saja. Dia orang duk tengok Malaysia kini dengan page-page Facebook pemimpin-pemimpin pembangkang. Memanglah kau tak nampak apa yang orang UMNO buat. Saya cakap terang lah, kalau tak nampak zaman sekarang ni orang UMNO pergi turun ke bawah, pergi bersihkan kawasan, bantu orang dan sebagainya, bagi bantuan. Gila lah. Gila. Semua orang main peranan. Tak kira lah dia pembangkang ke, di kerajaan ke, semua orang, inilah masa dia nak tolong rakyat, tuan-tuan. Kan? Sejauh mana dia nak tolong, yang itu bergantung pada budi bicara masing-masing. Kalau dia rasa sekarang ni dia patut berada dalam negara, bantu rakyat ketika rakyat berhadapan dengan musibah, orang macam ni kita letakkan dia sebagai prioriti untuk dipilih semula. Tapi kalau kita tengok orang berhadapan dengan banjir, kan, dah banjir pun dia tak batalkan pemergian dia keluar. Orang ni kita tanamlah hidup-hidup dalam pilihan raya akan datang. Ini semuanya terletak di tangan tuan-tuan sendiri. Okey. Soalan terakhir Dok. Ya. Mungkin ucapan penghargaan, mungkin Datuk nak sebagai penghargaan kepada sukarelawan, NGO, individu perorangan. Saya cakap terus terang, saya memang kagum dengan semua individu, insan-insan perseorangan yang tampil bagi bantuan, macam-macam jenis bantuan, bagi sumbangan tenaga. Semua orang yang tak ada benda, apa benda ni pun mereka nak bantu. Saya nak beritahu ada satu water jet saya security guard bagi, tuan-tuan. Cuba bayangkan, security guard pun sumbang juga RM200. Dia bagi RM200. Ada juga lah orang lain bagi untuk membantu. Tapi salah satu daripada kita sekarang ada berapa? 3. Salah satu daripada water jet tu security guard bagi. Ni Kita beli kita ada 100 untuk 320. Ni sahabat saya daripada Pakistan. Dia orang pun sumbang. Dia sumbang apa? Kapet. Syaruk. Dia orang sumbang apa ni, kapet, sumbang apa ni, what's the name of your organisation, Kamil? Ibni Adam. Ibni Adam. Ibni Adam. Tuan-tuan, ini sahabat saya daripada Pakistan. Dulu saya sama-sama saya buat apa dia panggil,
Jom Sate yang dekat Putra Majestic tu kan. Dulu kedai dia lah, kedai restoran Pakistan. Dia pun dah bawa what did you bring? Carpet. Carpet 3D. Dengan just now the other one. This one is timpal. Dengan tilam. Jadi siapa nak bagi barang-barang lagi boleh lah. Kita ni ramai juga yang bantu. Ada yang sumbang apa dipanggil generator. Kita perlukan lagi lah benda-benda yang macam ni. Tengah cari sampan, jet ski, chainsaw. Jet ski tu mana dah tahu rezeki tu. Chainsaw besok lah kita cari. InsyaAllah ada. Tu ada satu kita ni. Masalah sampah tu. Kalau kita dah sebut tadi dah. Sebut dah tadi. Takut ada wabak lain. Sebut pasal ni. Sebab sampah ni kalau tak diuruskan segera, dia akan mendatangkan banyak masalah lain. Wabak dan sebagainya. Ni dia belum busuk lagi tuan-tuan. Lepas ni dia akan membusuk dan lagi banyak masalah nanti yang akan timbul. Okey. Ada soalan-soalan lain? Lapar. Okey. Member saya pun dah lapar. Saya ucap jutaan terima kasih. Lama kita tak kudara tuan-tuan. Bukan saya tak nak cerita pasal politik sangat. Tapi di kala orang sedang berhadapan dengan musibah, kita nak cerita politik tak boleh tuan-tuan. Memang tak boleh. Itu sebabnya sekarang ni kita fikir macam mana kita boleh ringankan beban seberapa ramai rakyat Malaysia yang boleh. Semua orang main peranan. Tadi saya tengok parti baru ni, parti kuasa. Parti apa? Bukan parti kuasa. Apa Zuraida punya parti ni? Parti Bangsa Malaysia. Walaupun Zuraida dah pergi ke Mekah kan. Tapi dia punya parti dia tadi ada dia hantar sukarelawan untuk membantu. Okeylah. Tak kira lah anda parti apa pun, mainkan peranan masing-masing. Jangan fikir apa yang kerajaan patut buat, kerajaan negeri patut buat, NADMA patut buat. Cuma fokus fikirkan apa kita boleh buat untuk meringankan beban rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.